Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak belajar bab 12 iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Okey, kita tengok 12.1. 12.1 koordinasi dan gerak balas. Okey, dalam subtopik ni pada muka surat ini terdapat beberapa istilah yang kita nak bagi tumpuan ya. Okey, istilah-istilahnya saya dah ringkaskan kat sini. Istilah-istilah penting. Yang pertama, rangsangan, maksud dan jenis rangsangan. Kedua, reseptor, maksud dan jenis reseptor. Gerak balas, iaitu kepentingan gerak balas, dan juga efektor, iaitu maksud dan contoh-contoh efektor. Okey, kita tengok yang pertama, rangsangan. Apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Kita tengok kat sini. Okey, rangsangan. Apa dia rangsangan? Okey, perubahan yang merangsang gerak balas disebut rangsangan. Jadi awak tulis, rangsangan ialah sebarang perubahan yang boleh merangsang berlakunya gerak balas. Itu adalah rangsangan. Rangsangan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu rangsangan daripada persekitaran luar dan rangsangan daripada persekitaran dalam. Rangsangan daripada persekitaran luar contohnya seperti cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu persekitaran, tekanan dan sentuhan. Sementara rangsangan daripada persekitaran dalam pula ialah perubahan tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan dan perubahan aras gula dalam darah. Ini kita akan belajar nanti. Okey, kita akan belajar bab 13 ataupun 14 macam itulah. Okey, itu tentang rangsangan. Seterusnya kita tengok pula reseptor. Maksud reseptor dan jenis-jenis reseptor. Apa dia reseptor? Okey, saya nak bagi tahu kat awak, reseptor sebenarnya adalah hujung saraf yang peka kepada rangsangan. Cikgu ulang lagi sekali. Reseptor adalah hujung saraf yang peka terhadap rangsangan. Jenis-jenis reseptor. Jenis reseptor ada di sini. Okay, jenis-jenis reseptor. Awak boleh tengok muka surat 218. Okay, kita ada reseptor jenis fotoreseptor, rangsangan cahaya. Kalau rangsangan perubahan suhu, kita ada termoreseptor. Kalau bahan kimia, rangsangan bahan kimia, kita ada kemoreseptor. Perubahan tekanan, kita ada baroreseptor. Rangsangan sentuhan dan juga tekanan, kita ada mekanoreseptor. Dan kalau rangsangan itu kesakitan, kita ada nociceptor. Okey, ini adalah jenis-jenis reseptor. Reseptor tu apa dia? Reseptor tu adalah sebenarnya hujung saraf yang sangat sensitif kepada rangsangan. Itu adalah reseptor. Okey. Seterusnya kita tengok sini. Gerak balas. Apakah kepentingan berlakunya gerak balas? Kenapa kita perlu bergerak balas? Okay, kita tengok sini ya. Okay, apa dia gerak balas? Kita tengok apa dia gerak balas. Gerak balas adalah merujuk kepada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan.
Apa dia gerak balas? Gerak balas adalah cara organisma bertindak selepas dia berjaya mengesan sesuatu rangsangan. Yang tu maksud gerak balas. Apakah kepentingan gerak balas? Apakah kepentingan gerak balas? Dekat mana? Kepentingan gerak balas ada di muka surat 219. Kepentingan gerak balas ada kat sini. Kepentingan gerak balas agar kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Ini adalah kepentingan gerak balas. Agar kita, organisma, dapat sesuaikan diri dengan sebarang perubahan persekitaran. Itu adalah keperluan untuk berlakunya gerak balas. Okey? Dan seterusnya kita nak tengok pula efektor. Apakah yang dimaksudkan dengan efektor dan contoh-contohnya? Okey, efektor. Ada kat sini kan? Efektor adalah bahagian badan yang melakukan gerak balas. Bahagian badan yang melakukan gerak balas kita panggil efektor. Contoh efektor ada dua, iaitu otot dan kelenjar. Okey? Jadi saya nak awak salin benda-benda ni, ya, buat sebagai nota. Sekarang kita nak balik kepada muka surat ini, kita tengok. Okey, rajah 12.1 dan 12.2 menghuraikan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran luar. Okey, kita tengok ya. Kita tengok di sini. Tapi saya dah ringkaskan gambar rajah ni. Okay, saya dah ringkaskan gambar rajah ni macam kat sini. Okay, cikgu dah ringkaskan. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, contoh. Contoh kat sini adalah rangsangan bunyi daripada telefon. Contohnya adalah rangsangan bunyi daripada telefon. Bila telefon itu berbunyi, organ deria kita iaitu telinga akan mengesan rangsangan tadi. Sebab apa telinga boleh mengesan rangsangan? Sebab dalam telinga tu ada reseptor. Dalam telinga, organ deria kita ada reseptor. Reseptor bunyi. Dia akan kesan rangsangan tadi. Okey? Reseptor pada telinga ada dalam koklia. Awak tengok balik struktur telinga. Kat dalam telinga tu ada koklia. So dalam koklia itulah terletaknya reseptor bunyi. Okey, dia akan kesan. Okey, dia akan kesan. Kemudian bila reseptor tu kesan, pertama reseptor tu akan mengesan. Okey, reseptor ni dia ada dua kerja. Kat sini reseptor ada dua kerja. Pertama dia akan kesan. Okey, dia akan kesan. Yang kedua, peranan reseptor ni tadi, reseptor tadi akan menukarkan apa yang dia kesan dalam bentuk impuls. Awak boleh catat nota kat sini. Reseptor tu tadi dia akan menukarkan apa yang dia kesan tadi menjadi bentuk impuls. Impuls tu maksudnya isyarat elektrik. Dan impuls ini tadi akan bergerak sepanjang neuron deria. Apa dia neuron? Neuron adalah sel saraf. Dia akan bergerak melalui neuron deria. Jelas? Reseptor kat sini ada berapa kerja dia? Reseptor kat sini ada dua peranan. Pertama, dia akan mengesan rangsangan. Dan yang kedua, dia akan menukarkan rangsangan tadi, bentuk rangsangan yang dikesan tadi, kepada bentuk isyarat elektrik ataupun kita panggil impuls. Dan sekarang isyarat elektrik tadi
akan bergerak sepanjang neuron deria. Isyarat itu nak pergi ke mana? Dia akan pergi ke otak sebab otak adalah pusat integrasi. Otak merupakan pusat integrasi. Di otak, apa yang berlaku? Impuls akan diinterpretasi. Maksudnya impuls tu akan diterjemahkan. Dia akan diterjemahkan. Otak yang akan menterjemahkan impuls tu apa. Jadi otak pun faham. Okey, bunyi yang macam ni bunyi telefon. Bukan bunyi whistle. Ini bunyi telefon. Kalau bunyi macam ni bunyi telefon. Jadi otak kita faham. Setelah impuls diinterpretasi, isyarat akan keluar daripada otak. Okey, impuls isyarat elektrik akan keluar daripada otak melalui neuron motor. Pergi ke mana? Pergi kepada efektor. Efektor mungkin boleh jadi otot dan efektor boleh jadi kelenjar. Kita tengok kepada impuls yang masuk tadilah. Dan efektor ini akhirnya akan menghasilkan gerak balas. Apa yang berlaku bila kita dengar telefon? Tangan kita akan ambil telefon dan akan jawab panggilan telefon tu kan. Maksudnya otot lah kat sini, otot kat tangan tadi. Otot kat tangan akan ambil telefon tadi sebab dah berbunyi kan. Jadi kita akan ambil tangan dan kita letaklah kat telinga kita. Sehingga berlakunya gerak balas. Okey? Jadi proses daripada rangsangan sampailah berlakunya gerak balas, kita panggil koordinasi. Nampak sekarang? Proses daripada berlakunya rangsangan sampailah berlakunya gerak balas, kita panggil koordinasi. Apakah maksud koordinasi? Jadi awak tolong refer muka surat 217. Apa maksud koordinasi? Saya nak awak tulis kat sini maksud koordinasi apa dia. 217. Kita tengok 217. Apa dia koordinasi? Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Ini maksud koordinasi. Okey? Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor, proses di mana reseptor mengesan rangsangan dan berakhir dengan gerak balas yang dilakukan oleh efektor. Koordinasi memastikan keseluruhan aktiviti ataupun sistem sesuatu organisma berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Okey? So, apa kepentingan koordinasi? Kepentingan dia nak pastikan seluruh aktiviti dan sistem organisma tadi berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Contohnya kalau kita panas, kita akan bergerak balas, kita akan pergi cari tempat yang sejuk. Contohnya kita buka kipas ataupun kita pasang aircon. Itu gerak balas apabila kita rasa panas. Ya? Okey, macam mana kita nak sejukkan diri kita? Gerak balas lah tu. Okey, apabila kita nampak benda yang menakutkan, kita akan lari daripada tempat tu. Gerak balas lah tu. Supaya kita boleh selamat. Okey? Jelas? Okey? Koordinasi dan gerak balas. Untuk berlakunya koordinasi dan seterusnya berlakunya gerak balas. Kita tengok sini. Untuk berlakunya koordinasi dan juga gerak balas ni tadi, dia akan diselaraskan oleh dua sistem utama. Dia akan diselaraskan oleh dua sistem utama, iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sistem saraf dengan sistem endokrin ni bersama-sama akan
ataupun terlibat untuk berlakunya koordinasi. Okay? Supaya koordinasi tu berlaku dengan elok, jadi dia ada dua sistem yang main peranan kat sini. Satu sistem saraf, satu lagi sistem endokrin. Okay, cikgu harap awak fahamlah maksud ni. Apa yang kita nak belajar ni. Dan awak pun dah pernah belajar benda ni masa di sekolah menengah rendah dulu kan. Okay. Ini contoh. Contoh ya. Okay. Kita tengok di sini. Kita tengok soalan formatif 12.1. Apakah maksud gerak balas? Tadi kita dah bincang. Apakah organ deria yang mempunyai reseptor mekanoreseptor? Apakah organ deria yang ada reseptor deria jenis mekanoreseptor? Organ deria ada berapa? Organ deria ada 5 kan? Mata, hidung, lidah, kulit, apa lagi? Apa lagi satu? Lupa dah saya. Jadi awak ingat balik. Organ deria semua ada 5. Okey. Okey, nombor 3. Pada pendapat anda, mengapakah koordinasi sangat penting bagi manusia? Mengapakah koordinasi sangat penting bagi manusia? Ada tadi yang kita dah bincang tadi tu. Jawapannya ada di muka surat 217. Koordinasi memastikan keseluruhan aktiviti dan sistem sesuatu organisme berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Okey, nombor 4. Yang ni yang saya nak awak buat ni. Nombor 4 saya nak awak buat sendiri. Anda terasa gigitan nyamuk di kaki anda, lalu memukul nyamuk tersebut. Huraikan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan gigitan nyamuk. Okay, awak rasa nyamuk gigit kat kaki awak? Apakah laluan-laluan yang terlibat, impas-impas yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan gigitan nyamuk? Okay, nombor 4 ni saya nak awak buat. Macam mana? Buat macam mana? Buat macam ni. Macam yang cikgu bagi contoh tadi ni. Macam ni lah. Rangsangannya apa dia? Dikesan oleh reseptor tu ada kat mana? Okay, impas lalu kat mana? Sampai kat mana dan seterusnya lah. Saya nak awak selesaikan ya. Soalan nombor 4. Okay. Kita berhenti kat sini dulu.